Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, hari ini 10 Zulhijjah 1444 Hijrah adalah hari besar anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Aidil Adha diambil dari perkataan Umriyah yang bermaksud kurban. Ia juga disebut sebagai Yaumul Nahar, iaitu hari di mana ibadah kurban dilaksanakan. Sudah tentu kehadiran Aidil Adha amat dinantikan buat setengah umat Islam yang benar-benar menghayati tentang mengetahui pahalanya yang besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Inna awwalan ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an yusalli thumma narji'a fananhara man fa'alahu faqad asaba sunnah wa man tabaha qabla dhalika faqad innama huwa wa lahmun qaddamahu ta'khudhi laisa minna isya'i. Maksudnya, sesungguhnya pertama-tama amalan yang kita lakukan pada hari ini Aidil Adha setelah kita menunaikan solat kemudian kembali ke rumah lalu kita menyembelih korban, maka siapa yang mengerjakan demikian dia boleh mengikuti sunnah kami. Adapun orang yang menyembelih sebelum melakukan solat, maka itu hanyalah merupakan daging yang hendak digunakan untuk keluarganya sahaja. Ia termasuk amalan ibadah penyembelihan korban. Muslimin muslimat yang dimuliakan, bukan ini di bumi penuh barakah dan mukarramah, para tetamu Allah Subhanahu wa taala sedang melaksanakan ibadah haji dengan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji telah menghimpunkan dan menyatukan umat Islam dari semua bangsa dan pelbagai warna kulit dari seluruh pelosok dunia tanpa mengira darjat dan kedudukan. Mereka telah menyatukan hati dan jiwa dalam satu ibadah, satu amalan, satu bentuk pakaian dan satu warna yang sama, serta berada di hadapan Kaabah yang satu. Pada tahun ini, rakyat Malaysia berpeluang menunaikan ibadah haji dengan jumlah kuota yang ditetapkan seramai 32,000 orang seperti tahun-tahun sebelum berlakunya wabak COVID-19. Berbanding tahun lalu, hanya 15,000 orang sahaja yang dibenarkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi rakyat negeri Kedah. Alhamdulillah, ramai 2,321 orang jemaah telah terpilih mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Tahniah diucapkan kepada mereka yang terpilih sebagai Lufur Rahman ke tanah suci. Mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala walaupun perlu membelanjakan harta benda yang banyak dan menempuh perjalanan yang jauh serta meninggalkan keluarga tercinta dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi umat Islam yang lainnya, pada ketika ini kita sama-sama berhimpun dan berkumpul, bertakbir membesarkan Allah Maha Pencipta, bertahmid, mensucikannya dan menunaikan solat sunat Aidil Adha. Bahkan tidak sekadar itu, pada hari yang berkat ini umat Islam adalah disunatkan untuk melaksanakan ibadah korban binatang ternakan serta mengambilkan daging korban tersebut pada beberapa miskin yang tidak berkemampuan semata-mata untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya, sesungguhnya kami telah memurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak dunia dan di akhirat. Oleh itu, bersiapkanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bertindak engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diinginnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin yang dimuliakan, ibadat korban yang disyariatkan pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik berikutnya haruslah difahami dengan sebaiknya oleh umat Islam yang mengaku tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan satu tuntutan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keperluan pengorbanan dalam aspek harta benda, tenaga, masa dan maupun nyawa demi mengangkat dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Mana mungkin agama Islam dan syiarnya akan terus berkembang tanpa ada pengorbanan yang tulus ikhlas daripada kita dan umat Islam sendiri. Renungkanlah dengan hati yang terbuka sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sanggup mengorbankan anak yang amat Islaminya Nabi Ismail alaihissalam. Demikian juga pengorbanan Nabi Ismail yang sanggup disembelih oleh bapanya, serta pengorbanan isteri Nabi Ibrahim Siti Hajar yang reda dengan perintah penyembelihan ini demi kepatuhan terhadap sikap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni adjahuka fanzur madza tara. Qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maksudnya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan menjadi satu dari orang-orang yang sabar. Nilai pengorbanan seperti inilah yang seharusnya dicontohi oleh umat Islam di zaman yang semakin mencabar ini, sebagai landasan untuk melahirkan umat Islam yang berilmu, berketerampilan, berkarisma dan berperbedaan tinggi. Percayalah, tiada jalan singkat untuk memberikan tertegaknya agama Allah Taala saat terlaksananya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi, melainkan ia pasti akan jadi dengan sebuah pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua-dua ibadah ini mengajar kita untuk terus mengukuhkan persaudaraan dalam kalangan umat Islam. Ibadah haji menuntut umat Islam dari berbagai negara, bangsa, warna kulit berkumpul bersama-sama sebagai satu jemaah dengan satu tujuan, yaitu semata-mata mahu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah korban. Aku melaksanakannya adalah sunat muakkad, yaitu sunat yang dituntut, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ibadah ini mengajar kita untuk saling bermuafakat, bantu-membantu antara satu dengan yang lain, dan sekaligus dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka, damaikanlah di antara dua saudara kamu yang berselisih itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, لا تباعدوا لا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل للمسلم أن يحقر أخاه فوق الثلاث. Maksudnya, janganlah kamu saling membenci, saling mendengki dan saling bermusuhan. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur saudaranya lebih dari 3 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagai umat Islam yang bersaudara, marilah kita mengambil pengajaran daripada pengalaman ibadah haji dan korban ini. Elakkan persengketaan, jauhi fitnah-fitnah, dan berburuk sangka sesama kita. Semoga kita sentiasa berada dalam ikatan persaudaraan yang kukuh, hidup dengan aman, damai dan harmoni agar dapat menjadi benteng daripada serangan musuh-musuh Islam. Nah, kata-kata bersatu kita semua berjalan tunggu. Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, al-mu'minu bil-mu'min al-nabiyani yasuddu ba'dahu ba'dan. Maksudnya, seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari yang berbahagia ini dengan tanda kesyukuran kita. Teruskanlah bertakbir sepanjang hari-hari tasyrik', yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah hingga waktu asar. Umat Islam sewajarnya mencontohi pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan pribadinya. Dengan itu, kita juga hendaklah berani berkorban meninggalkan kepentingan pribadi, politik dan lain-lain demi menjaga dan membela umat Islam khususnya bangsa Melayu. Hentikanlah perbalahan dan persengketaan politik yang sedang berlaku sekarang ini yang boleh merugikan umat Islam di negara ini yang serba ketinggalan dari semua aspek kehidupan. Bersatulah atas kepentingan menyebar dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala di negeri dan negara ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Maksudnya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan perselisihan dalam agama mereka. Sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang benar.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهذه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat sekalian, dan pada hari raya ini, Aidil Adha ini juga bahagian daripada kita yang berkemampuan akan melaksanakan ibadah korban demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita mengerjakan ibadah korban, kita diperintahkan untuk memilih binatang ternakan yang terbaik untuk kita korbankan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai korban ini terletak pada keikhlasan diri dan pengorbanan suci sebagai lambang ibadah yang tinggi dan ketundukan penuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna hadza minka ilaika pada korban ini. Ya Allah, semuanya inilah ibadah korbanku dari anugerah kurniamu. Kepadamu sahajalah aku berserah, maka terimalah ibadahku ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ini. Marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berkorban dan dalam usaha menyebarkan Islam kepada umat manusia sebagai tanda kasih dan cinta kita kepada baginda. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa al-baqiyatu as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ahyina fid dunya al-mu'minina as-salihin wa tawaffana muslimin as-salihin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم وفقه ووجهه yang maha mulia al-aminul karim tuanku Sultan Salihuddin ibn al-Marhum Sultan Bagirsyah Wilayati Qadah Darul Aman. Maka zalika waliya ahdihi dan teramat mulia, dunia teramat mulia Tengku Syarafuddin Bagirsyah bin Al-Amin Karim Sultan Salihuddin
وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقه لكل تحبني وترضه واحفظهم من شر الأشرار. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت واعف عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.